400 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. 150 juta ringgit untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. Sebanyak 40 juta akan diperuntukkan dengan kerjasama PKPS untuk kerajaan negeri menyediakan stok makanan bagi memastikan rakyat di negeri Selangor cukup bekalan makanan asas dalam apa-apa keadaan dan situasi yang tidak kita harapkan. Pembudayaan inovasi nasional keterjaminan agro makanan rakyat pintar dan akan turut diberi penekanan yang komprehensif untuk memastikan peningkatan produktiviti dan kelestarian sektor agro makanan negara. Jadi PKPS itu adalah singkatan bagi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Ya. Hari ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, untuk berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan memperkasakan security makanan di negeri Selangor. Mungkin sedikit mukadimah Doktor mengenai PKPS dan juga apa di antara objektif ataupun apa di antara fokus utama 2024 ni daripada PKPS. Terima kasih Cik Rizwan dan Cik Syafiqah. PKPS ni ditubuhkan pada tahun 1972 sebenarnya. Pada tahun 1972 dengan nama asal dia Lembaga Pinjaman Padi Negeri Selangor. Tapi after that we branding it, kerajaan negeri telah brandingkan dia menjadi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, which dan digariskan beberapa pilar di mana untuk memajukan lagi sektor pertanian di negeri Selangor dan juga industri asas tani. Dan pada tahun 2022 sebenarnya kita telah menyambut 50 tahun penubuhan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor itself sebenarnya. Dan daripada 5 pilar yang telah kita gariskan itu terdiri daripada satu is berkenaan food security, penjeramaan semula dari segi pertanian, which kita target to make agriculture sexy again. Okey. Yang ketiga, kita nak buat dari segi IoT dan juga digitalization. Keempat, memaksimumkan penggunaan tanah yang ada di negeri Selangor. Dan kelima ialah berkenaan kita nak membangunkan agropreneur dan juga usahawan-usahawan tani negeri Selangor untuk membantu mereka menaikkan dari segi ekonomi di dalam negeri Selangor ini sendiri. Dan disebabkan itu mungkin terjadinya lah program pada hari ini bersama KPKM yang melibatkan program kita akan sign satu memorandum persefahaman based on that pillar yang telah kita laksanakan. Jadi apakah kerajaan negeri Selangor intipati ataupun projek-projek yang akan dilaksanakan di bawah memorandum itu? Di bawah memorandum persefahaman yang akan dilaksanakan nanti dengan KPKM, ada terdiri daripada 5 projek. 5 program dan 5 projek akan dilaksanakan secara bersama, iaitu untuk menaikkan SSL atau SSR di dalam negeri Selangor secara khasnya dan umumnya seluruh Malaysia lah. Satu, kita akan mulakan dengan program jagung bijirin. Jagung bijirin sebelum ni kita dah laksanakan lah. Tahun lepas kita dah laksanakan program jagung bijirin ni seluas 300 ekar. Jadi KPKM pada tahun ini dia nak kita tambah lagi 300 ekar untuk pelaksanaan dengan peruntukan yang telah diberikan oleh KPKM. Dan kedua, projek yang kedua ialah melibatkan high value crop, tanaman bernilai tinggi yang akan kita laksanakan di Selangor Fruit Valley, which adalah salah satu area dalam negeri Selangor milik PKPS sendiri. Yang ketiga, melibatkan lembu tenusu. Pembelian lembu tenusu, projek-projek ladang tenusu yang akan kita laksanakan di Sungai Tinggi Selatan. Dan keempat, kita akan melibatkan program GEMS ataupun Gedung Makanan Ehsan Selangor, iaitu stockpile negeri Selangor seperti yang telah di-announcekan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Amiruddin Syahri lah. So that's adalah JIS dan juga tanggungjawab yang telah dimandatkan oleh kerajaan negeri dan juga KPKM kepada PKPS untuk melaksanakan program-program ini. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan perkara ini dengan berkesan dan tidak mengecewakan. Kalau kita telusuri, setiap projek yang disebutkan oleh Dr. sebentar tadi adalah projek bernilai tinggi yang dipengaruhi dengan pelbagai faktor. Contohnya faktor cahaya, contohnya tanaman jagung bijirin. Kalau kita memerlukan cuaca panas berpanjangan dan cuaca panas kering,
antara tempat yang telah pun melaksanakan seperti di Perlis. Kalau di Selangor dari aspek cabaran dari segi cuaca untuk menternak lembu tenusu dan sebagainya, itu perlu bagaimana contohnya jagung dari segi climate itu? Selama ni orang kata jagung bijirin hanya boleh dibuat di Amerika Selatan. Okey. Dan kata tak berbaloi untuk kita tanam sendiri, tak berbaloi untuk kita buat, renyah, susah apa semua. Tapi dengan pada tahun lepas kita telah membuktikan di negeri Selangor, di kawasan yang dikatakan so marginal, kawasan tanah gambut, kita berjaya keluarkan 6.7 tan per hektar jagung bijirin, sebanyak 118 tan di kawasan seluas 84 ekar. Maknanya boleh dilaksanakan walaupun kawasan itu dikata ada banjir, kawasan terlampau banyak hujan, jagung bijirin tidak sesuai. Tapi PKPS telah berjaya membuktikan itu semua mitos semata-mata. Bila orang kata there is a way, there is a way. Kalau kita nak buat, kita boleh laksanakan. Dan dan projek security makanan inilah yang the one that drive PKPS untuk melaksanakan semua program-program yang telah dimandatkan oleh kerajaan negeri kepada kami. Kalau tadi kita berbicara mengenai kolaborasi bersama dengan KPKM, bagaimana pula koordinasi bersama dengan pemain-pemain industri khususnya di Selangor ini? Okey. Selain daripada dengan pihak KPKM, kita ada MOU apa semua kan. Dengan pemain-pemain industri sebenarnya pihak PKPS kita tidak bersendirian. Kita sentiasa menjalinkan hubungan, kita menjalinkan kerjasama dari segi mewujudkan Agriculture Center of Excellence dengan pemain-pemain industri. Contohnya pada awal tahun 2022, kita telah memulakan langkah untuk sedikit sumbangan di dalam industri penternakan ayam dengan menjalinkan hubungan iaitu memorandum persefahaman dengan Caruan Pokpan dari Thailand, CP Thailand, yang akan dalam proses, sekarang kita dalam proses untuk kita membina broiler breeder, iaitu baka ayam. Selama kita hanya makan ayam kan, kita beli, kita ambil ayam bulat kita masak dan kita buat, itu je kan. Tapi sekarang tak, kita dalam proses untuk kita PKPS ni untuk mencukupkan rantaian ayam. Daripada kita dah ada jagung bijirin, makanan ayam sendiri, kita nak pergi kepada baka ayam pula. Sebab selama ni baka ayam hanya dikawal oleh orang luar negara dan juga kartel-kartel. Sekarang kita want to go into that untuk menguruskan baka pula. Dan selain itu kita juga ada PKP juga, kita ada broiler kita sendiri, itu ladang peternakan ayam sebanyak 18 ladang peternakan ayam yang sekali kita keluar 500,000 ekor. Dan the last stage is kita ada kerjasama dengan pihak-pihak luar, industri luar berkenaan dengan pemasaran, iaitu pemasaran produk-produk kita menggunakan jenama Ehsan. So kita melengkapkan segala rantaian yang ada dalam negeri Selangor, khususnya untuk kita terlibat secara agresif dan secara aktif di dalam sektor security makanan. Bagaimana pula dengan keterlibatan masyarakat ataupun petani yang mengusahakan pertanian, sektor pertanian disebutkan oleh Dr. Sebenarnya kita menggalakkan sebenarnya PKPS, kita sangat menggalak, which are di bawah pilar kita yang kelima sebenarnya. Kita nak membangunkan usahawan tani, kita nak bangunkan agropreneur. So sebenarnya kita ada tanah-tanah yang kita akan sewakan ataupun kita bangunkan untuk kita latih dan kita didik. Kalau ada mereka-mereka yang berminat untuk menjadi usahawan tani. Jadi seperti contoh, kita ada tanah di Selangor Fruit Valley 1,000 hektar. Dan kita pecahkan kepada mereka-mereka yang berminat, dan kita bagi train, kita didik, mengajar cara jenis tanaman apa yang nak dilaksanakan, dan kita juga memberi bantuan dari segi input pertanian kepada mereka. Dan kita train sebab bila lepas keluar, mereka boleh berdikari dan mereka boleh tahu, they have the knowledge how untuk membangunkan ilmu-ilmu pertanian itu sendiri di tempat-tempat lain. Jadi untuk memperkasakan lagi usahawan tani ini, apa di antara teknologi terkini yang dibawakan terus kepada tahun 2024 ni? Mungkin ada terkini terbaru? Teknologi terbaru yang kita gunakan. Kita gunakan kaedah fertigasi. And then kita juga menggunakan sistem IoT, which kita dah tak bergantung cek guna manual. Hari ni tanah ni basah, hari ni tanah ni kering. Kita letak sistem IoT, komputer yang akan detect, tanah hari ni air kurang dalam polybag. So air akan disalurkan terus ke dalam polybag. So dari situ kita boleh, satu, jaminan hasil. Kedua, kita tak perlu gunakan terlalu banyak tenaga buruh, sebab buruh sekarang memang sangat susah nak dapat. So we need to use the new technology. Dan of course di Selangor ni sekarang tanah pun semakin kurang. So kita menggunakan teknologi yang lebih canggih dan lebih terkini lah. Menggunakan drone, kita guna kaedah vertical farming, dan kita menggunakan kaedah-kaedah yang orang kata precision agriculture. Dan sebenarnya program-program ni semua kita laksanakan bersama dengan kerjasama daripada of course dengan KPK
KPKM sendiri, dan saya memang secara personal dan mewakili PKPS, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Lokman, especially KSU, Kementerian Pertanian, sebab daripada support dan kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak PKPS untuk kita melaksanakan program-program termasuk dengan MOU yang akan ditandatangani nantilah. Dengan perkembangan teknologi, dana yang diberikan dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga PKPS khususnya, bagaimana ianya boleh menarik lagi minat anak muda untuk beri bidang industri tani? Anak muda ni masalah dia masalahnya bukan masalah dia lebih minat pada teknologi. Jadi to impress them, untuk tarik mereka bersama kita kena gunakan teknologi terkini. Kan? Kena guna teknologi terkini. Dan cara menggunakan teknologi terkini, of course, if we can control it by phone is better lah. Kan? Boleh check phone. Okey, baja tak cukup, tekan, baja dia salurkan. That's when we come in with the system of IoT. Internet of Things. Yes. Kalau detect, okey, air tak cukup, tekan, air masuk. Okey, baja kurang, okey, masukkan baja dalam polybag itu sendiri. Dan kalau dari segi pembajaan dalam hari, just isi air dalam drone, tekan, control by remote, drone pergi kata apa? Buat pengairan kepada dalam polybag dan juga kawasan ladang. So that's the thing yang catchy dan menarik anak muda bersama kita. That's why one of our tagline is to make agriculture sexy again. Sexy again. Itulah sebab kita selalu tengok kalau berkaitan dengan industri tani ini, brandingnya itu mungkin video-video yang selalu diambil tu pakaiannya terlalu old school. Dia tak nampak seksi ke? Jadi sekarang ni kena nampak lebih maju. Betul. Okay, nampak lebih moden sikit. Sedikit kata-kata akhir dan juga pesan mungkin kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia untuk bersama-sama dengan PKS untuk memajukan lagi Kenada yang ada sebidang tanah untuk bersama dengan PKPS untuk bertani bersama dengan PKPS. Kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi usahawan tani atau agropreneur, kami mengalu-alukan untuk bersama-sama dengan PKPS kita bangunkan teknologi pertanian, industri pertanian di negeri Selangor dan juga khususnya di Malaysia, dengan bolehlah mengunjungi laman web kami dan juga laman-laman sosial yang kami ada, dan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai yang in charge berkenaan dengan pertanian ni di PKPS sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kalau di sini reruainya di mana? Reruai kita dengan KPKM. Jadi kena datanglah ke Pavilion KPKM.